Selamat malam. Apa khabar anda semua? Okey, saya harap anda semua sihat. Ya, hari ini kita jumpa balik dalam satu sesi yang sangat-sangat menarik ya. Iaitu hari ini kita nak share bersama-sama tentang kehamilan yang sihat. Ya, okey, kenapa topik ni ya? Okey, topik ni ya sangat menarik. Walaupun anda mungkin belum kahwin lagi, ya, tapi kalau anda adalah seorang wanita, saya rasa topik ni walaupun anda remaja ataupun anda muda lagi, belum kahwin lagi ataupun bakal nak kahwin, ya, ataupun baru berkahwin, topik ini akan bantu anda untuk di masa-masa akan datang ya. So kehamilan yang sihat, ya, sebenarnya hamil ni satu perkara yang amat-amat sungguh indah ya dalam kehidupan seorang wanita, ya. Setiap wanita yang dah kahwin ingin menjadi seorang ibu, ya. Itu adalah satu nikmat ya. Bukan semua orang dapat rezeki ya. Kadang-kadang dah kahwin, ramai wanita susah nak mengandung. Ya, kadang-kadang dah mengandung, lepas tu mengalami miscarriage, keguguran. Ya, ramai orang dah kahwin, cuba 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun, 8 tahun pun tak dapat anak. Ya, sebab infertility. Jadi banyak perkara yang ada kaitan dengan kehamilan ni ya. Jadi hari ini saya ya untuk kawan-kawan baru, nama saya adalah Puan Sheila, saya adalah wellness coach dan juga seorang pakar nutrisi dan seorang nutrition trainer ya. So di Amway. So hari ini Sheila pilih topik ni supaya saya dapat bantu anda semua untuk memahami lebih lanjut dan elakkan daripada risiko-risiko yang kebanyakan wanita hadapi ya. Jadi pengertian kehamilan ya. Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin ya. Iaitu lamanya masa tu adalah 280 hari ya. 40 minggu ataupun 9 bulan 7 hari dihitung dari hari pertama dan haid yang terakhir ya. Okay. So alright. Okey ya, jadi makanan-makanan yang berkhasiat untuk ibu mengandung memainkan peranan yang sangat-sangat penting ya untuk seseorang hamil, seorang ibu yang hamil. Apa yang beliau makan ada banyak peranan, memainkan peranan yang sangat tinggi ya dalam pembesaran janin ya dalam perut beliau, iaitu diet yang seimbang sangat penting dan mereka perlu ambil makanan yang kaya dengan protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral dan air yang cukup. Ya, makanan yang perlu mereka makan adalah lebih kepada bukan saja untuk si ibu tapi juga untuk bayi di dalam kandungan ya. Okey, jadi cabaran ketika hamil. Apakah cabaran-cabaran yang biasa kita hadapi ya? Cuba kita lihat dulu ya. Okey, berat berlebihan. Ya. Okey. Kebanyakan orang bila mengandung, betul tak? Tiap-tiap minggu kena pergi timbang berat. Tiap-tiap minggu kena pergi beri darah. Tiap-tiap minggu kena cek. Mereka akan cek, okey, berat anda ada naik tak? Ada naik tak? Kadang-kadang kalau tak naik, mereka mesti akan bagi tahu, you punya berat badan kena naik ya. Memang bila mengandung, automatik berat badan kita akan berlebihan. Okey. Ada tak kalau jika anda seorang ibu yang sudah pun melalui ya, dah ada anak ya, anda boleh jawab dekat chat box ya kalau anda ada mengalami masalah-masalah ini semasa anda mengandung dulu. Masalah keguguran rambut. Ada tak? Kalau anda ada, anda bagi tahu aje. Ya, saya ada masalah ini ya. Okey, iaitu bila kita mengandung ya, ia berlaku khas. Sebelum mengandung memang tak ada masalah ini tau. Tapi bila mengandung, ramai orang ada masalah ini sebab dia adalah diakibatkan oleh perubahan hormon dan nutrisi dalam badan tak seimbang. Ada orang bukan saja rambut gugur tau. Rambut bulu kening pun gugur. Ya, betul. Kakak saya sendiri ya, salah seorang kakak saya bila dia pregnant,
rambut sini pun gugur, rambut dekat kening pun akan gugur. Ya, jadi itu juga merupakan perubahan pada hormon yang berlaku dalam badan. Okey, cuba lihat gambar ini. Pernah tak anda lalui ini? Perubahan emosi. Ya, seseorang wanita yang mengandung, emosi dia jangan cakap lah. Ya, kita rasa sangat stres, ya, sangat letih. Kadang-kadang kita rasa kita punya suami sendiri pun kadang-kadang kita rasa dia tak memahami kita. Ya, kita kejap-kejap kita marah. Ya, saya sendiri ada 4 orang anak, ya. Setiap peringkat saya mengandung, memang saya pun ada masalah ini, ya. Tapi hari ini nasib baik anak-anak saya semua sudah besar. Hari ini saya boleh cerita dengan anda, ya. Kalau anda seorang ibu yang baru mengandung, I tahniah, sila ucapkan. Bila saya tengok orang mengandung, saya excited tau. Saya cepat-cepat buat kawan bila saya tengok orang mengandung. Saya terus pergi tanya mereka, tahniah, anda mengandung. Tahniah, dah berapa bulan? Saya cepat buat kawan bila tengok ibu-ibu mengandung. Ya, sebab bila ibu mengandung, mereka suka tau. Mereka suka bila orang datang cerita mereka tentang baby mereka. Jadi anda buat prospecting lah, ya, dengan ibu mengandung. Memang senang. Ibu mengandung dia very friendly, ya. Mereka boleh cerita tentang mereka punya feeling. Okey. Jisim tulang akan berkurangan. Ya, semasa hamil, bayi dalam kandungan memerlukan banyak kalsium. So bayi apa dia buat? Dia akan curi semua kalsium yang ada pada tulang si ibu. Ya, sebab itu masa mengandung, setiap orang ibu yang mengandung dia ada masalah sakit belakang, masalah sakit tulang, masalah sakit gigi. Ya, gigi kita ada banyak kalsium kan? Ya, itu akan berlaku, ya. Jadi memang si ibu yang mengandung akan tak boleh lari, akan menghadapi masalah ini, ya. Jadi cuba kita lihat apa lagi, mabuk hamil. Okey, siapa di sana ada masalah ini semasa mengandung? Ya, saya rasa sangat bersyukur semasa saya mengandung. Untuk anak-anak saya tak teruk sangat, ya. Saya punya masalah ini, artinya morning sickness. Tak boleh makan, tak boleh bau, tak boleh certain beberapa jenis bauan, tak boleh. Ya, kadang-kadang kita masak nasi, ya, bau nasi masak tak boleh. Bau sambal tak boleh. Ya, ada orang macam-macam ragam, ya. Ada orang langsung tak ada apa-apa morning sickness, ya, tetapi ramai ibu ada masalah ini, ya. Jadi kena lalui lah, ya. Ini semua adalah part and parcel of pregnancy, ya. Okey. So kekejangan kaki. Okey, ini ada tak? Anda ada tak ni? Ya. Memang sebab apa tadi kita dah bagi tahu, orang yang pregnant kurang jisim tulang. Ya, bila jisim tulang kurang artinya kalsium akan berkurangan. Bila kalsium berkurangan memang akan berlaku kekejangan kaki. Sheila memang mula-mula masa saya mengandung anak pertama saya, masa tu saya belum jumpa lagi MW, belum tahu lagi tentang Nutrilite. Memang saya ada masalah yang teruk ni, kram. Ya, tiap malam masalah kram kaki. Memang tak boleh tidur, sangat sakit. Ya, tengah tidur terus kejang kaki, ya. Cepat-cepat kena kejutkan suami, lepas tu dia urut, baru okey boleh tidur. Memang kuat, ya. Jadi ini juga adalah disebabkan oleh berat badan yang berlebihan yang ditampung oleh ibu hamil, kurang nutrisi. I tak tahu masa tu kita belum kenal lagi dengan MA, belum kenal lagi Nutrilite. Masa tu saya masih kerja lagi sebagai jurubahasa mahkamah, ya, langsung tak tahu. Seorang ibu perlukan khasiat, saya tidak tahu. Saya hanya dinasihatkan oleh doktor bila saya pergi klinik, doktor kata, okay, congratulations, you are pregnant. Anda harus ambil Obimin, multivitamin Obimin. Itu pun saya tak tahu. Bila doktor kata, saya pergi cari. Suami saya pergi cari dekat farmasi, beli dekat farmasi.
tak tahu tentang Nutrilite masa tu ya. Jadi saya pun amalkan. Tapi memang saya ada semua masalah-masalah ni ya. Jadi kurang nutrisi, lepas tu masa tu baby mula-mula baby kembang ya, baby membesar, baby aktif, dia akan tarik semua anda punya khasiat ya. Jadi itu merupakan satu punca. Okey, di sini anda boleh lihat bila si ibu yang mengandung. Okey, ini yang akan berlaku. Beban besar bagi badan ya. Memang setiap bulan, tiap bulan anda cuba lihat gambar ni ya. Kita nak mengandung tu, nak carry baby tu bersama-sama sampai kita bersalin ya. Berat baby tu, lepas tu kita tak boleh lari mana-mana. Memang kena carry baby tu untuk 9 bulan lebih ya. Jadi dia akan hilangkan khasiat dalam badan kita sebab hormon kita tak seimbang dan juga berat meningkat ya. Dan juga di sini ya, sebelum saya pergi ke satu lagi slide ya, saya nak juga bagi tahu di sini ya, ramai orang ada masalah susah nak mengandung ya. Saya tak sediakan slide tapi saya nak share di sini sedikit ya. Ramai wanita sekarang ya yang baru kahwin ada masalah ini ya. Saya jumpa banyak kes. Okey, ini adalah bergantung kepada si wanita semasa mereka mula-mula datang haid mula-mula datang haid, mereka punya cycle period cycle kena 28 hari sekali mesti ada period. Kalau wanita tak ada period yang teratur itu period dia macam selang ya, tinggal kena cepat-cepat betulkan semula dengan amalkan kita punya EPO, kalsium dengan omega 3 ya. Kalau hari ni anda abaikan ya, ini akan membawa kepada lepas kita dah kahwin susah nak mengandung sebab dia punya ovary, mereka punya telur semua tak akan sihat bila mereka dah kahwin ya. Jadi sangat penting. Okey, kenapa perkara ini berlaku? Saya juga nak bagi tahu di sini. Okey, sebenarnya seseorang ibu mengandung tu adalah disebabkan oleh sperma dengan telur daripada ovary seorang wanita bersenyawa. Ya, tetapi apa berlaku? Seorang lelaki yang bekerja di tempat ataupun kawasan yang sangat-sangat panas ataupun mereka adalah seorang yang bekerja di mana duduk lama. Ya, jadi bahagian bawah pinggang mereka jika panas selalu, okey, air mani sperm si lelaki itu akan jadi tak sihat. Iaitu setiap sperma itu ada dia punya ekor. Ekor itu jadi pendek. Bila pendek, bila berlaku persenyawaan, dia tak boleh jadi satu baby. Ya, jadi si lelaki perlu tengok keadaan mereka punya kerja ya, seorang driver ataupun taxi driver, lorry driver ataupun tempat mereka kerja adalah satu keadaan yang sangat panas ataupun sentiasa kalau mereka memakai seluar yang ketat ataupun mereka pakai underwear yang sangat ketat, tak ada pengaliran udara pun boleh ganggu ini ya. Dan seorang wanita yang sentiasa makan makanan yang diproses, ya, terutamanya ayam yang dijual di pasar, ayam suntikan hormon. Seorang anak remaja yang kuat makan ni ada masalah period mereka tak betul. Jadi ini akan membawa kepada susah nak mengandung selepas mereka kahwin. So kalau boleh anda ada anak dara di rumah, kurangkan, elakkan. Ya, kalau suka sangat ayam, beli ayam kampung. Amalkan suplemen kita EPO, omega, kalsium, protein, multivitamin supaya dia punya period cycle cantik. Okey? So ini berlaku dan juga seseorang mengandung tu dia adalah sama seperti kita menanam satu biji benih di tanah. Okey, biji benih tu nak tumbuh perlu tak environment yang bagus, ya? Perlu tak baja, perlu tak air. Ya, sama juga dengan badan kita. Kalau badan kita tak cukup khasiat, baby memang tak boleh. Kita memang tak dapat baby, ya. Jadi kita perlu amalkan suplemen
vitamin yang berpatutan. Nanti Sheila akan share bersama anda. Jadi di sini Sheila nak share hari ini slide ni lebih kepada ramai wanita yang mengandung ada masalah kurang darah. Ya, saya pernah tengok ramai wanita masuk hospital untuk suntikan zat besi. Ya, jadi hari ini lebih saya punya slide kepada bagaimana nak mengatasi masalah ini ya. Apakah itu anemia? Okey, anemia adalah kekurangan sel darah merah, iaitu oksigen ya tak boleh dibawa kepada sel darah merah disebabkan kurang darah. Jadi ini akan menyebabkan seseorang ibu mengandung tu letih. Okey, dan juga kekurangan darah disebabkan oleh kekurangan pengeluaran atau bertambah kehilangan sel darah merah dalam seorang ibu yang mengandung ya. Jadi sel darah merah ni dihasilkan dalam sum-sum tulang ya dan mempunyai jangka hayat lebih kurang 4 bulan. Jadi bila sel darah merah ni kurang ya, jadi memang baby akan ada banyak efek, si ibu juga akan mengalami banyak risiko ya. Jadi untuk hasilkan sel darah merah badan, jadi kita perlukan zat besi, kita perlukan vitamin B dan juga kita perlukan asid folik ya. Jadi kenapa berlaku anemia? Okey, ini dipanggil anemia ya. Biasanya kenapa ini berlaku adalah disebabkan oleh keperluan seorang ibu meningkat semasa beliau mengandung ya. Sebab apa? Baby perlukan zat. Jadi baby akan ambil semua zat daripada si ibu. Jadi ibu perlu meningkatkan penghasilan sel darah merah, jadi kandungan itu dapatkan khasiat. Jadi dari mana kandungan itu dapat khasiat? Daripada uri ya, daripada uri umbilical cord ya, daripada uri itulah baby itu akan dapat zat ya. Jadi untuk memenuhi permintaan darah untuk bayi ini, jadi badan ibu perlu hasilkan lebih banyak darah merah. Jadi beliau perlu amalkan banyak makanan yang tinggi zat besi. Jadi cuba anda lihat dalam ni ya, isi padu darah bertambah sebanyak 50%, 50% akan meningkat semasa seorang ibu mengandung. Ya, jadi inilah disebabkan seorang wanita itu perlu jaga dia punya pemakanan ya. Jadi apakah sebab-sebab lain seorang ibu mengandung jadi anemia? Sebab diet yang cara pemakanan mereka memang tak cukup sayur warna hijau, tak cukup zat besi, kadang-kadang dia vegetarian, dia pantang itu, pantang ini, jadi tak cukup khasiat. Jadi siapa yang jadi mangsa? Baby jadi mangsa. Jadi memang kita ingat kita sayang baby, tapi kalau anda seorang ibu tak jaga anda punya badan semasa mengandung, anda beri apa orang kata anda betul-betul sayang, anda kena pastikan ya anda cukup zat ya. Jadi zat besi dengan folic acid ni dah kurang, sebab tu ada masalah anemik ya. Jadi kalau ada masalah ulcer perut juga, darah boleh hilang dalam badan. Okey, jadi lebih kerap berlaku kepada wanita yang macam mana? Wanita yang mempunyai kehamilan yang rapat ataupun wanita yang mempunyai twins ya, baby kembar ataupun 3 baby ada kan? Kita pernah dengar ni semua. Okey, jadi apa tanda ya? Apa tanda kurang darah semasa mengandung ya? Jadi bila macam mana kita nak tahu? Ya, kadang-kadang ada orang ada tanda, ada orang tak ada tanda. Biasanya mereka rasa penat, mereka nampak pucat. Itu satu tanda Okey, jadi selain daripada itu berdebar-debar, sesak nafas, pening kepala, ya, itu juga adalah petanda anemia. Okey, jadi kalau anemia sangat teruk boleh juga menyebabkan sakit dada ataupun sakit kepala. Okey, ini semua adalah petanda. Jadi apakah komplikasi kepada seorang ibu? Bila tak cukup zat besi dalam badan, apa berlaku? Si ibu susah nak nafas, jantung berdebar, sakit dada. Ya, kekurangan darah yang teruk berlaku boleh juga menyebabkan pendarahan selepas bersalin, ya, sehingga kena buat satu blood transfusion, ya. Jadi ini adalah kesan kepada ibu. Okey, apakah kesan kepada bayi? Ya, bayi yang lahir jadi premature baby.
Jadi zat besi penting tak? Tengok kita tak realize, kita tak sedar bahawa satu benda yang mungkin kita anggap remeh tapi ia boleh menyebabkan kalau tak cukup si ibu mengandung, bayi boleh jadi premature baby. Anda lihat gambar ni. Baby tu kecil aja. Patut 9 bulan tapi 6 bulan sudah lahir. 7 bulan sudah lahir. Premature baby. Belum mature lagi, belum cukup bulan baby tu sudah lahir. Sebab si ibu tak ambil cukup zat besi yang cukup. Okey. Jadi komplikasi kurang darah semasa mengandung, bayi kurang berat. Lepas ada bersalin, bayi kurang berat. Kadang-kadang bayi mati dalam kandungan. Sayang. Kita nak sangat baby. Lepas tu kita tak tengok perkara-perkara ini. Lepas tu tengok baby sudah meninggal. Saya pernah lihat sangat sedih, sangat sedih. Tak mau perkara ini berlaku. Saya tak nak perkara ini berlaku pada anda. Sebab tu saya pilih topik ni, saya nak bantu kepada anda okey. Dan juga anemia, ini juga adalah seperti Sheila bagi tahu tadi, anemia akibat kurang zat besi. Pemakanan tinggi zat besi perlu. Okey, penyerapan zat besi dari makanan dipengaruhi oleh banyak faktor. Okey, jadi ada heme iron, non-heme iron. Ada zat besi daripada daging, daripada binatang. Ada juga zat besi daripada tumbuh-tumbuhan. Kita lihat sedikit. Jadi non-heme iron adalah daripada sayur-sayuran. Dan juga boleh ditingkatkan dengan penyerapan zat besi. Okey, inilah dia dua perkara anda perlu tahu, iaitu heme iron dengan non-heme iron. Artinya, okey, sumber harian daripada makanan-makanan laut, makanan tinggi zat besi. Okey, di sini juga anda boleh lihat, anda boleh juga dapat daripada sayur-sayuran, kacang, dia pun ada juga sumber zat besi. Okey, jadi pemangkin penyerapan zat besi. Apa yang bantu? Apa yang bantu untuk penyerapan zat besi? Okey, daging, ikan, ayam ini semua bantu. Buah-buahan, 5 kasturi, jus orange, jambu batu, bantu. Sayur-sayur seperti brokoli, tomato, jus tomato, bantu. Apa yang penghalang zat besi? Okey, anda makan zat besi. Tapi jika anda makan makanan ini, dia boleh halang. Apa dia? Kafein, kopi, teh, susu, minuman bercoklat. Ini semua boleh juga ganggu. Ini ikut research lah. Jadi apa vitamin yang perlu? Iaitu famous fumarate, iaitu zat besi, folic acid, B complex, vitamin C. So ini semua seorang ibu perlu kalau dia punya zat besi nak naik. Okey. Jadi apa yang anda dapat? Okey, ini yang anda akan dapat bila anda pergi klinik. Okey, contoh suplemen-suplemen zat besi yang diberi di hospital dan klinik. Mungkin anda pernah ambil. Semasa saya mengandung first baby, belum lagi jadi ahli NB. Inilah saya diberi oleh Messi dekat hospital. Okey, ini adalah suplemen yang dibuat di makmal dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Saya nak tunjuk kepada anda, bukan saya nak salahkan, tapi ini adalah ascorbic acid, yang disarankan biasanya si ibu pergi hospital. Inilah mereka bagi, ascorbic acid itu vitamin C. Dia galakkan penyerapan zat besi, tapi ini adalah vitamin yang dibuat di makmal. Tapi hari ini Sheila nak share dengan anda adalah vitamin-vitamin organik yang dibuat daripada alfalfa, selada air, daun parsley, brokoli, carrot, tumbuh-tumbuhan daripada ladang neutral light. Yang disediakan di certified organic farming 86 tahun di dunia. Jadi cuba anda lihat, mommy to be kid, perfect for pregnant woman. Kalsium sangat penting. Tadi kita dah lihat, tadi kita lihat slide, kita dah tengok, okey, ramai ibu yang ada masalah jisim tulang mereka kurang semasa mengandung kan, jadi kalsium. Jadi apa kalsium kita nak ambil? Jadi kita ada kalsium, kita ada magnesium, kita ada vitamin D.
3 in 1. 3 in 1 3 in 1 suplemen yang sangat bagus untuk si ibu. Jadi kita juga ada iron folic. Okey, iron folic kita ada folic acid dan iron sekali. Ya, jadi CalMACD ada 3 natural source. Ya, jadi during semasa mengandung pun kena ambil, ya. Selepas bersalin pun boleh ambil, ya. Sebelum kita mengandung, dah kahwin, kita boleh ambil untuk galakkan kita punya badan supaya kita boleh mengandung. Jadi ini adalah satu set suplemen yang setiap wanita perlu ambil. Bukan saja ini, okey, mereka juga perlu ambil, sebentar, mereka juga perlu ambil, okey, Perfect for Moms. Okay, designed to help for moms. Multivitamin daily. Okay, multivitamin daily ni mempunyai 7 mineral dan 11 vitamin yang memang diperlukan untuk setiap ibu mengandung. Tak boleh tak ambil. Mesti ambil. 1 hari 1 biji. Ya, dalam ni ada semua khasiat yang anda perlu, semua khasiat yang baby perlu. Ya, jadi sangat simple, sangat mudah, efektif, convenient. Dia mengandungi essential vitamin dan mineral. Ya, anda tak payah pergi cari. Ya, sebab sekarang si ibu mengandung bukan duduk rumah. Seperti masa zaman-zaman dulu. Sekarang ibu mengandung banyak mereka punya peranan. Mereka masih lagi pergi kerja, mereka mungkin seorang cikgu, mungkin mereka seorang pensyarah, mungkin dia suri rumah. Tapi hari ini saya tengok setiap ibu mengandung mereka tak bagi alasan. Mereka tak kata, alah saya mengandung nak duduk rumah. Tak adalah hari ini. Saya sendiri pun semasa mengandung tak bagi alasan. Nasib baik ada Nutrilite. Memang anak kedua, ketiga dan keempat, Sheila dah mula amalkan suplemen ni dan saya nampak banyak beza. Itu nanti saya akan share saya punya pengalaman sendiri di penghujung. Jadi vitamin C ni bantu untuk galakkan anda punya tenaga dan juga antioksidan yang bagus. Ya, kalau anda nak kulit baby cantik, anda nak baby tak ada apa-apa masalah lepas dah bersalin, anda tak nak baby nanti selalu sesama, elok ambil ini sekali. Ya. Jadi tadi anda dah lihat CalMACD, lepas tu anda dah lihat iron folic, okey, sekarang anda lihat daily dan juga vitamin C kan. Okey, so selepas ni Sheila nak share dengan anda, okey, setiap peringkat, first 3 months apa nak ambil, second 3 months apa nak ambil, akhir punya 3 month apa nak ambil, macam mana nak tambah secara berperingkat. Ya, anda nak tahu tak? Sebab mula-mula bila anda bagi tahu kepada si ibu, dia kata, oh doktor kata tak boleh ambil ni. Oh doktor kata tak boleh ambil banyak. Saya takut sebab nanti baby apa-apa berlaku. Ramai ibu bagi tahu ya. Tapi hari ini Sheila share dengan anda, okey, ini adalah yang pertama. Bila dah doktor iktiraf, doktor kata, Tania, you are pregnant, congratulations. So, anda kena start ambil iron folic dengan soy protein. Yeah, why soy protein? Itulah dia membina sel-sel yang baik. Setiap sel dalam badan anda dibuat daripada protein. Ya, dalam protein ini kita ada 9 amino acid yang sangat penting. Ya, protein Nutrilite telah pun diiktirafkan sebagai satu protein yang sangat tinggi kualiti dia. Ya, PDCAAS dia adalah nombor 1. Artinya, okey, dia boleh dicernakan dengan terus apabila anda minum. Ya, jadi apa yang anda minum, jadi mesti anda minum susu kan? Campur saja protein ni dalam susu yang anda minum. Anda boleh minum pagi sekali, anda boleh minum malam sekali sebelum tidur. Okey, yang tadi nanti dosage nanti akhir sekali Sheila bagi tahu setiap vitamin ni apa dosage ya. Okey, dan juga anda harus ambil iron folic sebab baby dah mula membesar. Jadi ini 2 perkara tak boleh miss. Anda mesti ambil dalam
trimester yang pertama. Okey, trimester yang kedua iaitu bulan keempat hingga ketujuh. Ini bukan selepas ambil ini tak payah ambil protein dengan iron folic. Tak ya. Itu kena mulakan dulu. Selepas tu kena tambahkan ini. Bulan ketiga boleh start dah ya. CalMACD, B-complex dengan BioC. Okey, anda lihat di sini B-complex. Kenapa tiba-tiba ada B-complex? Sebab dalam trimester yang kedua, si ibu akan mengalami hormon yang tak seimbang. Anda lihat kan tadi, ya, perubahan emosi pada ibu. B-complex akan bantu untuk imbangkan dia punya hormon, ya. Masa inilah bulan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Masa inilah seorang ibu akan mengalami banyak stres. Ya, dia sendiri tak faham kenapa tiba-tiba dia marah, kenapa tiba-tiba menangis, kenapa tiba-tiba rasa macam depres. Ini semua bila amalkan B-complex, dia akan tenangkan fikiran. Dia akan buatkan si ibu tu tenang. Tak jadi tension. Sebab kalau ibu mengandung, selalu kuat marah, selalu menengking, ya, panas barat, dia akan efek baby. Kita nak baby yang sihat. Jadi si ibu kena happy selalu. B-complex ada satu lagi nama glamour iaitu happy vitamin. Ya, jadi si ibu dalam trimester kedua dia kena ambil ni. Okey, apa dia perlu ambil dalam trimester yang ketiga? Iaitu bulan ke-7, 8, 9 sampailah dia bersalin. Ini 3 sangat penting. Okey. Di sini anda boleh lihat lecithin E, anda boleh lihat protein, anda boleh lihat BioC ya. Jadi lecithin E kenapa? Okey, tadi Sheila bagi tahu kepada anda kan. Jadi kita punya baby nak membesar, kita punya rahim kena kuat. Untuk menguatkan, ramai ibu ada masalah ni ya. Lepas ni ada satu slide saya bagi tahu anda ya. Anda boleh lihat di sana, bila rahim tak kuat, baby tak boleh dia tak boleh dukung baby tu di dalam. Sebab rahim tak kuat. Jadi bila rahim tak kuat, baby boleh keluar, boleh jadi miscarriage. So rahim sangat penting. Rahimlah yang akan mendukung baby di dalam. Selepas baby dah keluar, kita boleh dukung dekat tangan. Tapi di dalam siapa yang dukung? Rahim yang mendukung baby. Jadi untuk kuatkan rahim, lecithin E, soy protein, BioC sangat penting. Ramai ibu ada masalah miscarriage di peringkat-peringkat macam ni. Second trimester dah ada masalah ini ya. Jadi sebab tu mereka perlu amalkan. Ini kena tambah, perlu amalkan ya. Jadi anda dah lihat CalMACD, iron folic, dah lihat B-complex, dah lihat protein, dah lihat C. Sekarang anda lihat lecithin A. Jadi inilah dia, anda harus faham sebelum anda cerita kepada kawan-kawan anda ataupun anda sendiri ambil ya. Okey, slide ini. Okey. Ramai wanita ya. Saya selalu sangat sedih bila seseorang wanita bagi tahu Sheila, Puan Sheila, saya ada masalah ini. Puan Sheila, adik I yang mengandung dah ada masalah keguguran. Dia mengandung lepas tu gugur. Mengandung, gugur. Mengandung, gugur. Kenapa benda ini berlaku? Banyak sekarang berlaku. Why? Sebab anda lihat janin tak sihat ataupun pemakanan yang tak sihat, ya, merokok. Ya, sekarang ramai wanita merokok ya. Mungkin anda tak rokok, tapi kalau anda pergi KL, saya boleh lihat ibu mengandung merokok, budak remaja merokok, student universiti merokok. So merokok juga adalah satu sebab keguguran ya. Okay, lepas tu hormon tak seimbang juga adalah punca keguguran. Satu lagi di sini, tadi dalam slide, anda juga boleh amalkan omega kompleks. Salmon omega kompleks sangat bagus untuk imbangkan anda punya hormon ya. Okey, jangkitan kuman juga boleh jadikan satu sebab jadi keguguran. Masalah penyakit yang dihadapi seperti jantung, sakit buah pinggang, kencing manis, sakit thyroid ya. Dan juga di sini Sheila nak bagi tahu ramai wanita juga semasa mengandung mereka ada masalah kencing manis. Sebelum mengandung tak ada. Selepas mengandung tak ada. Tapi bila mengandung
dia ada kencing manis. Ya, itu adalah dipanggil gestational diabetic. Ya, itu juga adalah sangat bahaya sebab kalau si ibu ada diabetik, baby nanti boleh juga kena diabetiknya, bahaya. Sebab tu anda kena dari awal-awal amalkan suplemen ni ya. Okey. Satu lagi sakit thyroid ya. Kalau ada masalah thyroid juga boleh jadi keguguran ya. Okey, terdedah kepada radiasi yang banyak. Banyak pergi buat scan ataupun tempat mereka kerja ada banyak radiation ya, boleh jadi keguguran. Ataupun mengambil ubatan yang memudaratkan bayi. Demam yang panas, rahim yang tak normal. Nampak tak yang ke-10? Rahim kalau tak normal artinya tak kuat, tak sihat, baby boleh gugur. Ya, jadi hari ini anda semua sangat bernasib baik. Ya, kita ada seorang kawan baik Sheila, iaitu saya jumpa beliau dalam training yang Kak Sheila buat di MW punya nutrition training. Saya buat wanita, saya jumpa wanita ni, seorang ABO ya, sangat-sangat peramah, sangat-sangat happy. Dia jumpa Sheila, dia kata, Puan Sheila, terima kasih, saya belajar banyak dari Puan Sheila. Saya ada masalah ini, tapi hari ini semua dah okey. Jadi hari ini dia nak sharing bersama anda bagaimana beliau mengatasi masalah keguguran. Hari ini dia adalah seorang ibu kepada 2 orang anak. Ya, jadi saya dengan sukanya, okey Atika dah on anda punya kamera. Okey, jadi saya serahkan kepada Atika untuk sharing. Okey, silakan Atika. Terima kasih Puan Sheila. Okey. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okay. Semua boleh dengar ke? Tak Dengar boleh tak? dengar. Atika tak kuat, Atika? Tak kuat Okay, sekejap Saya pakai telefon lain. dengar ya semua? Amy yang nak, semua boleh dengar ke? Okey. Okey. Okey, sekarang boleh. Okey, teruskan Atika. Ribuan Silakan. terima kasih Puan Sheila, ribuan terima kasih sebab jemput saya. Saya berbesar hati sangat-sangat nak sharing dengan grup Puan Sheila semua. Okey, saya perkenalkan diri dulu boleh? Okey. Okey, nama diberi Atika. Okey, umur saya 31 tahun. Okey, dan memang betul saya mengalami keguguran sebanyak 3 kali. Kemudian saya diperkenalkan dalam MW oleh Cikgu Fida dan Cikgu Kamal dan Diamond, Dr. Hina dan Dr. Aziz. Okey, ribuan terima kasih banyak-banyak Puan Sheila sebab Puan Sheila selalu bagi sharing. Dan saya salah seorang juga pelajar di OUM tentang belajar sijil nutrition dengan Puan Sheila. Okay, so saya nak share pengalaman saya dah 3 kali keguguran. Okay, yang first, suara putus-putus. Yang ni dengar tak Puan Sheila? Boleh dengar. Okey. Boleh Okay, saya ada ternampak komen suara putus-putus. Yelah mungkin lain. So, Okey, boleh. Okay, so masa first time tu saya gugur, saya pun pelik sebab saya punya family tak ada masalah pregnant. So, 2 kali keguguran tu, doktor nasihatkan saya supaya jangan stres. Okay, so saya tercari-cari sesuatu vitamin dan doktor tak ada sharing saya tentang vitamin, tapi dalam MW saya selalu pergi kelas dengar ilmu pasal vitamin. Puan Sheila pun ada share tentang vitamin. So saya cuba amalkan. Bila dah 2 kali gugur tu, saya rasa macam tak boleh jadi ni sebab saya dah 2 tahun pregnant kan. 2 tahun tak ada anak kan. Orang asyik tanya je bila nak ada. So saya cuba amalkan protein. Saya cuba amalkan iron folik. Okay, 2 ni. Then saya tambahkan lagi dengan vitamin E untuk kesuburan. Okay. Okay, then vitamin C dan kalsium. Okay, dengan izin Tuhan, saya pregnant. Okay, then bila pregnant, saya rasa letih. Betul apa Puan Sheila cakap, B-complex. Tak stres, tak letih. Okay.
Kemudian saya amalkan bila dah pregnant tu, saya amalkan lagi. Yang ni kan tadi untuk pregnant, untuk macam persediaan kan supaya kita tak gugur. Yang protein ni sangat penting supaya dia tampung rahim kita. Dia melekatkan lagi lekatan janin pada kita punya rahim. So protein memang sangat-sangat penting. Selain untuk kulit kan. Kan kita tahu protein untuk tenaga, okey, untuk jantung, okey, untuk kulit, menopause, sel-sel tisu, muscles tu semua kan. Okey. Then iron folic ni pun sangat-sangat bagus untuk elak baby sumbing tadi kan Puan Sheila? Okey. Kemudian saya nak share tips lah. Selain daripada tu, kalau kita dah pernah keguguran, kita kena kosongkan rahim kita selama 6 bulan. Pengalaman saya, doktor cakap saya kena kosongkan rahim selama 6 bulan. Maksudnya yang first saya gugur tu, dia rapat. Jadi kali kedua gugur, so saya memang jarakkan. Memang saya buat persediaan tadi lah. Selepas 6 bulan gugur, saya memang amalkan dua ni. Makan. Okay, so kita dah lebih 6 bulan, so kita buat persediaan pula untuk pregnant. Okay, yang tropical herb for men, tropical herb for women, kena ambil ya. Saya tak, botol tu dah habis sebab saya bagi kakak ipar saya untuk pregnant kan. So, tropical herb for men, kena makan untuk lelaki. Tropical herb for women, kita yang makan. Okay. Double X, double X jangan lupa. Double X, untuk suami saya makan, saya pun makan. Double X Puan Sheila. Then sebab dalam double X ada zinc kan. So lelaki perlukan zinc. Then lelaki kena makan lecithin E dan double X. Tropical herb for men. Okay, perempuan double X, tropical herb for woman, lecithin E, iron folic. Okay. So bila saya dah lepas 6 bulan pregnant, dengan izin Allah, Allah bagi rezeki lah kan. So, lepas tu Puan Sheila, bila saya dah pregnant yang ketiga, saya dapat anak pertama lah. Lepas anak pertama, saya gugur lagi. Oh, okey. Masa gugur tu, saya memang tak makan iron folic. Saya tak makan Puan Sheila. Saya tak makan protein. Saya dah rasa, mungkin badan saya rasa macam tu, mungkin badan saya okey kot. Tapi itulah, saya tak makan. Saya tak makan, memanglah Tuhan nak bagikan. Tapi bila dah macam tu, saya rasa, okey, lepas saya gugur tu, saya kosongkan lagi rahim 6 bulan. Then saya cuba balik. Makan ni dengan ni. Sangat penting iron folic dengan protein. Dan dengan izin Tuhan, mengandung dapat anak yang kedua tu lah tadi. Baru saya tahu. So saya memang kena makan iron folic, kena makan protein. Kelemahan saya. Then saya nak share yang masa saya bersalin anak yang kedua. Sebelum tu, saya rasa macam nak berak. Maaf saya share nak berak, senang cerita kan. Ya. Boleh faham. Boleh faham. Semua orang faham. Saya masa tu, saya try lah makan body key. Okay. Saya ambil protein. Okay, dalam pukul 5 macam tu. Saya ambil Phyto. Saya ambil B-complex. Okay, sebelum saya nak pergi labor room ni kan. So dah pergi hospital, masuk labor room. Then terus je doktor kata dah buka 6 cm. Saya terus bersalin. Saya rasa macam nak terberak je. Cara dia tu macam lepas bersalin, pop dah. Aku dah bersalin ke? Saya rasa macam senangnya. Dan lepas tu Puan Sheila tahu tak, lepas saya bersalin tolak ke katil tu kan, saya boleh WhatsApp downline, saya dah bersalin. Saya tengok kiri kanan, depan belakang semua tidur.
Saya tak tidur. Saya macam, aku ni bersalin ke? Dia punya tenaga tu lain macam pun Cila. Yelah. Hebatnya Neutralite Oh, bagus. Ya. Sebab pengalaman kita bersalin first, tenaga lepas bersalin sangat, kita lepas bersalin sangat penat dan tak ada tenaga. Penat. Yeah. Terasa urat semua tercabut. Betul. Memang rasa macam sakit tu, Tuhan je lah yang tahu. Penat betul. dia, Tuhan saja yang tahu. Tapi bila saya pregnant yang kedua, bila kita makan Nutrilite, kita dah macam dah bajet. Okay, kita akan masuk labor room. Awal-awal kita dah lengkapkan dengan vitamin tenaga. Okay. So rasa macam lega lah. Then saya nak share macam luka tu dia cepat baik. Dengan kita kalau lepas bersalin, doktor akan bagi kita macam biasalah kan, iron folic, B complex. Tapi saya tak makan ubat hospital. Saya makan memang B complex. Saya makan iron folic, vitamin C, semua MA punya. Bagus. So macam saya sukalah kongsi pengalaman, mana tahu kawan-kawan semua di sana ada yang nak bersalinkan. So dengan saya rasa bersyukur sebab adik ipar saya 2 tahun belum pregnant pun dah pregnant. Kawan saya 4 tahun belum pregnant, dah pregnant. So kawan saya pun ada yang 2 tahun belum pregnant, dah pregnant. So memang hebat dia. Dah 5 tahun kahwin dan dah ada anak 5 tahun. Dia teringin nak ada anak. Then dia try Nutrilite, ada balik semula anak yang kedua. So memang rezeki ni Tuhan bagikan Puan Sheila. Ya. Tapi kita berusaha. Betul. Bagus. Okay, so ada apa-apa lagi ke Puan Sheila nak share? Tak ada, saya ingat ini pun dah cukup hebat lah Tika. Sebab mesti kawan-kawan kita dekat luar di sana mereka dengar sharing Atika, mesti mereka rasa sangat confident. Sebab memang bukan senang kita nak mengandung, tapi lepas mengandung kita gugur, memang itu stres tau. Mujur kita ada Nutrilite. Mujur kita ada Nutrilite. Hari ni Atika pun dah ada baby 2 orang anak. Jadi kami rasa sangat happy lah Atika. I rasa I betul-betul nak beri satu tepukan hebat untuk Atika. Kawan-kawan di sana, beri satu tepukan untuk Atika. Terima kasih kawan-kawan semua. Okay, jadi Kak Sheila teruskan ya. Saya teruskan. Boleh. Okay, thank you very much. Okay. Kak Sheila. Tepukan untuk Atika. Semua dekat emoji, dekat chat box, beri satu tepukan ya. Bukan senang. Ada orang nak dengan sudi sharing ya. Ini pun bukan Sheila jemput tau. Bila saya call Atika sekali, Atika kata, Puan Sheila, lain kali nak buat program, nak testimoni, saya suka rela nak datang share untuk Kak Sheila. Kak Sheila banyak tolong. Betul Atika? Betul. Jadi saya rasa sangat bertuah dapat kawan seperti Atika lah ya. Atika, thank you. Bukan saja Atika share dengan Sheila, tapi semua kawan-kawan dekat luar hari ni, saya pasti mereka dapat banyak idea, dapat manfaat daripada sharing Atika. Okay. Jadi kawan-kawan di sana, tadi Atika selain daripada apa yang Sheila share, Atika ada share tentang tropical herbs for men, tropical herbs for women. Atika ada share tentang double X. Atika ada share tentang body key. Atika ada share tentang phyto powder. Okay, jadi hari ni Sheila just continue sebelum saya habiskan. Yang ini semua macam mana bantu anda ya. Jadi ramai orang bila kita cerita vitamin kan, mereka kata alamak banyaknya saya tak boleh makan ubat. Sebenarnya kita punya bukan ubat. Okay, tropical herb for men adalah tongkat ali ya. Jadi dia tak masuk dalam Nutrilite tadi. Sheila pun tak cerita. Sebenarnya itu bantu untuk seseorang lelaki untuk mendapatkan dia punya kesihatan sperm count. Dia akan meningkatkan sperm, air mani dan juga sihatkan
ya, air mani tu sperm akan jadi lebih sihat. Okey, tropical herbs for women tu adalah kacir Fatimah ya. Kacir Fatimah iaitu dia akan menyuburkan ya telur yang dikeluarkan oleh ovary seorang wanita ya. Jadi seorang wanita dengan lelaki ingin nak dapatkan zuriat ya, elok amalkan ini ya. Dan juga tadi double X. Memang double X ada zinc, tapi kadang-kadang ramai orang takut ambil double X. Ganti double X, tadi Sheila dah cerita tentang daily ya. Kalau anda yakin sangat dengan suplemen Nutrilite, saya galakkan bila banding dengan daily, saya galakkan anda ambil double X. Tetapi ramai dalam daily dia ada bagi tahu dalam daily tak ada iron folic. Ya, dalam daily tak ada iron ya. Sebab tu biasanya kita galakkan seseorang wanita ambil multivitamin daily. Dalam daily ada iron. Double X tak ada iron ya. Ya. Okey, yang tadi double X tu kan saya lupa nak share. Masa bila saya dah pregnant, saya stop double X. Bila dah pregnant tu, double X stop terus ambil daily. Saya takut nanti ada orang salah faham dia masih continue double X kan. Betul. Saya lupa nak share. Ya, teruskan nanti kan? Okay. Then saya lupa juga nak share kalau perempuan lepas bersalin, dia mengalami masalah susah nak buang air besar, sembelit. Ya. So amalkan probiotik. Yes. Betul. Okay, thank you Atika. Ya, thank you. Betul ya, si ibu yang mengandung ya lepas bersalin ada masalah sembelit dan juga semasa mengandung pun ada juga wanita masalah sembelit. Anda boleh amalkan fiber Nutrilite dengan probiotik. Dua-dua ini akan elakkan daripada sembelit. Lagi-lagi lepas dah bersalin, kalau anda bersalin normal ataupun kalau anda cesarean, ya biasanya ada jahitan ya. Jadi kalau sembelit bila kita nak buang air besar sakit. Bila anda meneran sakit, satu takut stitches akan tercabut. Takut cesarean operation tu kan sakit sangat ya, tak mau ada sembelit. Jadi fiber dengan probiotik akan melembutkan najis, akan bantu elakkan sembelit ya. Jadi perlu ambil. Okey, lepas tu juga ya, set lepas bersalin daripada MV ada, tapi hari ni kita tak cerita set lepas bersalin ya. Mungkin satu lagi sesi. Ya, set lepas bersalin dalam hari yang kelima boleh amalkan set lepas bersalin. Itu kita akan cerita kemudian. Bukan hari ni ya. Kena cuba. Ya. Sebab kita dapat barut percuma ya, dan kita dapat semua produk lepas kita bersalin macam mana nak amalkan, ada pilih so many ya. Itu kita cerita kemudian. Hari ni memang tak sempat ya. Okey. Jadi tadi body key ya, Atika ada bagi tahu body key phyto powder. Ya, phyto powder kita ada vitamin B dengan C dalam bentuk serbuk. Ya. Body key. Okey, yang body key ni Sheila nak sentuh sedikit. Tadi Atika kata sebelum bersalin, sebelum pergi labor room, ada minum tu diberi tenaga. Memang betul. Satu lagi tips saya nak bagi tahu anda, wanita yang ada morning sickness. Tadi kita tengok risiko masalah-masalah ibu mengandung kan? Mabuk kan? Okey, untuk wanita seperti itu biasanya ada wanita 9 bulan pun dia muntah. Doktor kata, wah anda kena bed rest. 9 bulan, tak boleh bangun, tak boleh jalan, tak boleh muntah sebab nanti baby gugur. Doktor akan bagi tahu supaya dia bed rest. Ya, wanita seperti itu yang masuk hospital, yang doktor kata dia tak boleh buat kerja-kerja, apa Sheila buat? Saya bagi dia body key dengan protein. So macam mana? Bukan satu paket, bukan satu scoop, minum satu gelas. No, anda kena ambil protein tu 1 teaspoon, body key ambil 2 sudu besar, setengah gelas air anda bancur. Okey, si ibu yang muntah dah masuk hospital tu, bagi dia minum 1 sudu dulu. Lepas 1 jam, bagi 1 lagi sudu. Lepas 1 jam,
bagi satu lagi sudu. Memang tak muntah. Tapi baby akan dapat 25 jenis vitamin dan mineral dan baby akan dapat 9 essential amino acid yang ada dalam protein tu. So, sebab bila si ibu tu muntah, minum air muntah, makan nasi muntah, makan apa pun muntah, apa baby dapat? Baby tak dapat apa-apa khasiat sebab si ibu muntah semua. Tak ada apa-apa makanan. Jadi bila bagi body key dengan protein, seperti Sheila bagi tahu, memang si ibu tu lepas 2-3 hari, doktor dah discharge. Dia boleh balik rumah dah. Lepas tu saya bagi tahu dia, you terus sampai hilang you punya morning sickness. Memang banyak kes, banyak kawan-kawan Sheila dah selamatkan daripada bed rest yang panjang. Yang muntah-muntah tu tak jadi muntah. Ya, ini anda boleh gunakan. Ya, okey. Jadi akhir sekali sebelum closing, Sheila nak share dengan anda dosage ya, macam mana dan berapa biji nak ambil semua suplemen ni ya, anda boleh catat. Okey, kalsium. Orang biasa kita perlu ambil 1 biji 3 kali, kita dapat 1000 miligram. Tapi si ibu perlukan lebih daripada 1200 miligram hingga 2000 miligram. Ya, jadi saya galakkan anda ambil 2 biji 3 kali. Ya, iron folic kena ambil 1 biji 2 kali. Ya, lepas makan breakfast, lepas dinner ataupun lepas lunch 1, lepas dinner 1. Okey, protein kena ambil 2 scoop 3 kali. Bukan 1 kali. Anda mau sihat, anda nak baby yang cantik, baby yang comel, baby yang tak mau kena sesama demam, nak kulit baby cantik, anda pun mau cantik, protein kena minum 2 scoop 3 kali. Bio-C kena 1 biji 3 kali. Orang biasa 1 biji pagi, 1 biji malam kan? Okey, si ibu yang mengandung kena ambil 1. Okey, lecithin E. Vitamin untuk kuatkan kita punya rahim, kena ambil 2 biji 3 kali. B-complex, okey, memang hormon tak seimbang, anda kena ambil 2 biji 3 kali. Okey, inilah dia dosage dia. Kalau anda dah catat, bagus ya. Jadi anda bagi tahu kawan-kawan anda, saudara mara anda, ataupun anda punya ABO, anda punya prospek, anda punya customer, informasi yang ini ya. Jadi saya rasa dah hampir 1 jam ya hari ini anda bersama Sheila datang belajar tentang kehamilan yang sihat. Jadi saya harap sharing Sheila dan sharing Atika bersama kita hari ini dapat membantu anda. Jadi anda jangan simpan dengan diri anda sendiri tapi pergi share dengan kawan-kawan. Ya, sebab bisnes ni adalah satu bisnes yang berasaskan kepada amal jariah. You tahu sesuatu, sebarkan. Ya, bagi tahu kawan-kawan, jangan kedekut, bagi tahu. Ya, semua orang boleh ambil kita punya neutralite sebab semua natural ya. Jadi jangan anda kedekut bagi tahu, sharing ya. Bila seseorang kawan tu dia sihat, dia dah mengandung, nanti dia kata, terima kasihlah Tika, terima kasihlah Ina, terima kasihlah Siti sebab you hari ni saya dapat baby. Terima kasihlah Iza, hari ni because you, I sihat, I mengandung okey, baby okey. Ya, betul tak Bila kawan kita bagi apa orang kata dia tindak balas macam ni, dia beri perkataan-perkataan macam ni, kita rasa sangat bagus tau. Bila you dapat untung pun you tak rasa gembira macam tu, tapi bila kawan you kata dia sihat, dia dapat baby, ya, dia punya delivery okey because of you. Wah, itulah dia nikmat ya. Jadi satu lagi, anda harus vitamin ni jangan anda ambil seperti yo-yo ada mood ambil, ada tak mood tak ada tak ambil. Bukan ya, saya selalu bagi tahu 3 perkara. Tak boleh tinggal, tak boleh selang, tak boleh putus. 3 ni tak boleh tinggal, tak boleh selang, tak boleh putus. Hari-hari kena ambil. Hari-hari ada makan nasi kan?
3 kali makan kan? Ya, seperti itu suplemen Anda kena ambil 3 kali. Okey, jadi sampai sini saja. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Atika sekali lagi. Saya ucapkan tahniah kepada semua yang hadir program hari ini. Jadi jagalah kesihatan anda, Nutrilite jadikan anda punya best friend. Ya, sebab Nutrilite dah 86 tahun di dunia. Dia adalah aset. Ya, kesihatan anda bersama Nutrilite adalah aset. Ya, Nutrilite akan memberi lebih makna dalam kehidupan anda. Bila anda sihat, baru anda boleh bantu kawan-kawan anda. Bila anda sihat, baru keluarga anda sihat. Jadi seorang wanita adalah merupakan seperti matahari dalam satu keluarga. Ya? Jadi andalah sinaran untuk anda punya family. Jadi pastikan anda ambil suplemen anda dan kita jumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wellness Coach Sheila. Okay, bye-bye. Bye. Thank you semua. Thank you Puan Sheila. Thank you Emerald Mutu. Thank you. Best.